Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pelajar-pelajar 4 SKM 2. Baiklah, pada hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Kita masih lagi dalam bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Baiklah, pada hari ini cikgu akan fokus subtopik 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Okay, pelajar-pelajar bolehlah merujuk buku teks dari muka surat 6 hingga muka surat 9. Baiklah, apabila kita melakukan eksperimen ataupun penyiasatan saintifik di dalam makmal, kita sudah semestinya akan menghasilkan bahan-bahan sisa yang berlebihan. Okay, bahan-bahan yang berlebihan inilah yang kita panggil sebagai bahan sisa. Apabila kita buat eksperimen, kita mesti ada bahan sisa yang kita nak buang. Jadi, apakah cara untuk buang bahan sisa tersebut? Apakah kaedah yang betul supaya bahan sisa tersebut tidaklah berbahaya kepada alam sekitar? Bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, dan yang kedua, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Saya pasti awak faham apa beza kedua-dua bahan sisa ini. Yang pertama, bahan sisa itu kita boleh buang terus ke dalam sinki, ataupun yang kedua, bahan sisa tersebut kita tidak boleh buang ke dalam sinki. Apakah bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki? Cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya, seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. 3 contoh di sini, bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah merupakan cecair yang mana kepekatannya rendah, dan jika kita buang ke dalam sinki, ia tidak akan berbahaya kepada alam sekitar. Manakala apa pula bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki? Contoh, sisa pepejal, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9, sebatian pelarut organik, bahan kimia seperti asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida, dan bahan toksik. Seperti yang kita tahu, sisa pepejal apabila kita buang ke dalam sinki, ia boleh menyumbatkan sistem saliran. Manakala bahan-bahan lain yang dinyatakan itu adalah bahan yang asid dan alkalinya adalah kuat dan berbahaya. Jadi jika kita buang terus ke dalam sinki, ia boleh membahayakan alam sekitar. Kerana apa? Kerana bahan yang kita buang ke dalam sinki ini, bahan-bahan ini akan pergi terus ke dalam sungai ataupun laut. Jadi ia bawa bersama bahan-bahan berbahaya ini, dan bila dia masuk ke dalam sungai, di dalam sungai ada hidupan, maka bahan-bahan ini boleh memberi bahaya kepada hidupan yang ada di dalam sungai. Selain itu, apabila bahan kimia itu terkena kepada ikan contohnya yang ada di sungai dan kita makan ikan tersebut, akhirnya kita juga mendapat bahaya daripada bahan yang dibuang tadi. Ada lagi bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, iaitu logam berat, bahan sisa organik seperti mikrob dan bangkai haiwan, bahan buangan radioaktif, bahan meruap dan bahan reaktif. Sama seperti tadi, bahan-bahan ini juga jika dibuang ke dalam sinki, ia akan masuk ke dalam sistem saliran dan ke sungai yang boleh membahayakan hidupan di sungai. Jadi, bagaimana cara untuk kita lupuskan bahan sisa biologi yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki tadi? Maka kita ada prosedur operasi standard ataupun SOP untuk melupuskan bahan sisa biologi yang berbahaya tadi. Apa itu prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi?
prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Maksudnya di sini, jika kita ada sisa biologi yang kita nak lupus, kita mesti mengikut SOP, mengikut prosedur operasi standard supaya bahan-bahan ini dilupuskan secara betul. Baik, bahan sisa boleh dikategorikan kepada 4 jenis. Kita ada kategori A, kategori B, kategori C dan kategori D. Kita lihat dulu apa itu kategori A. Kategori A merupakan peralatan tajam seperti picagari, jarum dan bilah scalpel. Okey, gambar-gambar itu adalah merujuk kepada picagari, jarum dan scalpel. Cara untuk melupuskan peralatan tajam adalah dengan yang pertama, masukkan ke dalam bekas khas iaitu bekas sisa tajam, tidak autoclave dan bekas disimpan di tempat selamat sebelum dilupuskan. Gambar di atas adalah merupakan bekas sisa tajam, bekas untuk meletakkan peralatan tajam yang telah digunakan. Tidak di autoclave. Apa itu autoclave? Saya akan tunjukkan sekejap lagi apa itu mesin autoclave. Kategori yang kedua, kategori B, iaitu pepejal yang tidak tajam. Yang tadi pepejal yang tajam, yang ini pepejal yang tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu dan medium kultu. Ini semua yang telah digunakan. Cara untuk melupuskannya adalah yang pertama, bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya. Kemudian selepas bungkus, semua bahan ini mesti di autoclave. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam tong bio bahaya. Gambar di atas merupakan beg plastik bio bahaya. Jadi bahan-bahan yang tidak tajam tadi yang telah digunakan mesti dimasukkan ke dalam plastik ini dulu, kemudian di autoclave dulu, selepas itu barulah dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Ini adalah mesin autoclave. Mesin ini berfungsi untuk mematikan dulu bakteria ataupun virus yang terdapat pada bahan-bahan sisa yang hendak dilupuskan. Seterusnya adalah kategori C, iaitu bangkai dan organ. Contohnya seperti haiwan makmal dan haiwan uji kaji. Selepas haiwan ini kita buat uji kaji, kita mesti lupuskan dengan betul. Caranya adalah yang pertama, haiwan makmal ataupun haiwan uji kaji ini mesti dibalut dengan bahan penyerap seperti kertas ataupun tisu. Kemudian ia dibungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya yang berwarna kuning tadi, dan akhir sekali ia perlu disejuk bekukan sebelum dilupuskan. Yang keempat, kategori D, iaitu bahan sisa yang jenis cecair. Contohnya darah ataupun serum. Yang ini kalau di makmal, bukan di makmal kita lah, kalau di makmal hospital ataupun farmasi, darah diambil untuk diuji, maka darah yang berlebihan tadi perlu dilupuskan dengan cara yang betul. Yang pertama, darah ataupun serum itu mesti dinyah kontaminasi secara autoclave. Masukkan dulu darah ataupun serum yang berlebihan tadi di dalam mesin autoclave untuk mematikan virus ataupun bakteria yang ada. Kemudian lupuskan secara terus ke dalam sisa kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Bahan ini boleh dibuang terus ke dalam sinki, tetapi ia mesti dinyah kontaminasi secara autoclave, supaya sebelum kita buang tu kita dah pastikan bakteria ataupun virus tidak ada pada bahan tersebut. Ini adalah rumusan daripada 4 kategori bahan sisa yang tadi.
Kita ada kategori A, kategori B, kategori C dan kategori D. Dan jenis-jenis bahan sisa biologi, kategori A itu adalah peralatan tajam, kategori B pepejar tidak tajam, kategori C bangkai ataupun organ dan kategori D bahan cecair, serta contoh dan pengurusan sisa biologi yang betul. Seterusnya, ini merupakan carta ahli prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Apa yang kita perlu buat untuk melupuskan bahan-bahan tersebut? Yang pertama, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Yang kedua, kategorikan bahan sisa tersebut sama ada ia adalah dari kategori A, kategori B atau kategori C. Kemudian, kategori A perlu disimpan sementara di tempat yang selamat. Kategori B perlu dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius dengan tekanan 15 dan selama 20 minit. Manakala kategori C perlu dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Kemudian, langkah yang seterusnya, sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg bio bahaya, beg yang berwarna kuning, dan akhir sekali sisa yang telah dibungkus itu tadi perlu dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Tong bio bahaya yang kita simpan tadi perlulah disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Jadi ini adalah carta ahli bagaimana SOP untuk melupuskan sisa bahan biologi. Apabila kita melakukan penyiasatan saintifik ataupun eksperimen di dalam makmal, kadang-kadang kemalangan kecil boleh berlaku. Contohnya seperti kamu terkena tumpahan asid, ataupun tangan kamu terluka, ataupun termometer pecah, ataupun bika jatuh dan pecah. Jadi itu adalah antara contoh kemalangan kecil yang berlaku di dalam makmal. Jadi apabila kemalangan itu berlaku, kita ada langkah untuk mengurus kemalangan tersebut. Kemalangan di dalam makmal boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian ataupun kejadian di luar jangka atau kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal adalah yang pertama, mungkin kita akan terkena serpihan kaca jika ada bahan kaca yang pecah. Terkena asid atau alkali yang pekat. Asid atau alkali yang pekat ini sebenarnya berbahaya. Jika terkena kulit, ia boleh menyebabkan kulit kita melecur. Berlaku kebakaran kecil. Terkena serpihan hasil daripada tindak balas rogam yang reaktif. Termometer pecah, berlaku kebocoran gas dan renjatan elektrik. Ini adalah contoh-contoh kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal. Baik, jika berlaku satu situasi di mana semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Mungkin secara tidak sengaja bahan kimia itu tertumpah ke atas meja. Baiklah, apa yang anda perlu lakukan? Yang pertama, apabila berlaku tumpahan bahan kimia atau apa-apa kemalangan, yang pertama, segera memberitahu guru ataupun pembantu makmal. Jangan buat apa-apa lagi tapi terus maklumkan pada guru ataupun pembantu makmal. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Bila berlaku tumpahan di atas meja, pastikan kamu ataupun kawan-kawan kamu tidak berada dekat dengan meja tersebut. Jadikan ia sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Jadi bahan itu adalah jenis yang cecair, so ia akan mudah mengalir. Jadi apa kita perlu buat supaya ia tidak terus mengalir dan jatuh ke atas lantai? Kita sekat tumpahan itu guna pasir untuk membentuk sempadan.
Seterusnya, kaut tumpahan bahan kimia. Kaut bersama-sama dengan pasir tadi. Kemudian selepas kita kaut semua, buanglah bahan itu dengan selamat. Dan meja itu perlu dah dilap dulu sebelum digunakan semula. Seterusnya, situasi ini sentiasa berlaku di dalam makmal sekolah kita. Sama ada yang pertama kamu cuai ataupun kamu bermain-main dengan termometer. Jadi, apa yang berlaku jika termometer itu jatuh dan pecah? Dalam termometer ada sejenis bahan kimia yang kita panggil sebagai mercury. Mercury ini sangat berbahaya. Apabila kita tersentuh mercury yang ada dalam termometer tersebut, mercury itu boleh meresap masuk ke dalam kulit kita dan ia boleh merosakkan sel-sel yang ada di dalam badan kita. Dia boleh menyerang kita punya sistem saraf, salur pencernaan, sistem pembiakan, ginjal. Walaupun ia meresap masuk dalam kuantiti yang sikit, tapi dia boleh menyebabkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi, jika berlaku termometer pecah, apakah cara untuk kita kendalikan mercury itu dengan selamat? Apakah yang anda perlu lakukan jika berlaku tumpahan mercury di makmal sekolah anda? Yang pertama, sama seperti situasi tadi, jika termometer pecah, yang pertama adalah segera beritahu guru ataupun pembantu makmal. Kamu jangan terus sentuh dengan tangan. Bila dia pecah, terus maklumkan pada guru ataupun pembantu makmal. Dan yang kedua, jadikan kawasan tumpahan ataupun tempat termometer pecah tadi sebagai satu kawasan larangan. Tidak ada siapa yang boleh pergi dekat dengan tempat tersebut. Yang ketiga, kita tak boleh terus sapu ataupun lap. Kita mesti tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Tutuplah tempat di mana mercury itu tumpah dengan menggunakan serbuk sulfur. Yang seterusnya, yang ini sangat penting, apabila kita tabur serbuk sulfur, sama ada pelajar, guru ataupun pembantu makmal sekalipun, kita tidak boleh lap tumpahan itu tadi. Tapi kita wajib hubungi jabatan bomba. Hanya bomba yang boleh mengendalikan mercury itu. Jadi kita tidak boleh sentuh. Walaupun kita dah tabur dengan serbuk sulfur, tapi kita tidak boleh sentuh. Hanya bomba sahaja yang boleh mengendalikan dengan cara yang selamat. Jadi perkara ini nampak seperti perkara yang kecil, kan? Bila mercury jatuh, termometer jatuh, mercury tumpah, ia nampak seperti kemalangan yang kecil sahaja. Tetapi sedangkan apabila benda ni jatuh, pecah, kita perlu menghubungi jabatan bomba untuk mengurus dan mengendalikannya dengan selamat. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kamu telah belajar mengenai jenis kategori bahan-bahan sisa, ada apa bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, apa bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, dan 4 kategori bahan sisa, sama ada bahan itu tajam, tidak tajam, darah. Bagaimana cara untuk mengendalikannya dan apa yang kita perlu buat jika berlaku kemalangan kecil di dalam makmal. Saya harap semua pelajar boleh faham dengan penerangan saya pada hari ini. Itu sahaja, sekian, terima kasih.